InsyaAllah tadi mulakan pengajian kitab Kifayatul Ghulam pada malam ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'd. Insyaallah tani akan teruskan lagi ya. Hari itu sudah kita ni melihat berkaitan dengan bab siam, yaitu bab puasa. Dan dalam kitab Kifayatul Ghulam juga ada menjelaskan bab berkaitan dengan haji dan umrah. Yang mana haji dan umrah ini adalah bermula daripada halaman 37 hingga 39. Yang mana dalam kitab Kifayatul Ghulam ada menjelaskan yaitu pengertian haji. Yang kedua syarat wajib haji dan umrah. Yang ketiga adalah martabat haji. Yang keempat adalah adab-adab mengerjakan haji. Yang kelima perkara haram ketika berihram haji dan umrah. Seterusnya amalan-amalan haji dan umrah. Dan seterusnya kifayat membaca talbiyah. Membaca talbiyah pun ada dimasukkan dalam kitab Kifayatul Ghulam ini. Okey, kita ni perhatikan kajian teks teks Kifayatul Ghulam pada halaman ke-37. Yang menjelaskan haji itu terbahagi ia atas 3 bahagi, yakni 3 martabat. Dikatakan dipanggil sebagai 3 martabat. Biasanya kita ini menyebut jenis-jenis haji genyen ya. Tapi ini dikatakannya sebagai 3 martabat. Baik. Haji ifrat, yaitu mendahulukan haji daripada umrah. Demikian lafaz niatnya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku masuk mengerjakan haji dan ihramlah aku dengan dia kerana Allah Ta'ala. Yang pertama adalah haji ifrat, iaitu haji dulu, mendahulukan haji baru ya umrah. Yang kedua haji tamattu', iaitu mendahulukan umrah daripada haji. Demikianlah lafaz niatnya, nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku masuk mengerjakan umrah dan ihramlah aku dengan dia kerana Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah haji kiran, iaitu disertakan haji dengan umrah. Demikian bunyinya, nawaitul hajja wal umrah wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku masuk mengerjakan haji dan umrah dan ihramlah aku dengan keduanya kerana Allah Ta'ala. Adapun tiap-tiap haji tamattu' dan haji kiran itu mewajibkan keduanya akan dam. Cuma haji ifrat saja indak dam. Kenapa? Soalannya kadang-kadang kenapa haji ifrat indah ada dam, tapi kiran sama tamattu' ada dam. Secara pengertiannya saja haji ifrat ni lebih susah. Kenapa? Ia sudah makai ihram awal. Kalau kita melihat orang-orang luar negeri yang waktu musim haji sepanjang kan sebulan itu ia sudah kita ni berihram. Padih tu kalau indah tahan-tahan apabila kita ni berihram ni banyak pantang larangnya kan. Bayangkan ia sepanjang atas lagi belum selesai haji, belum lagi selesai ihramnya. Sampailah pada ketika ia umrah, lepas itu ia mengerjakan ihram untuk umrahnya. Jadi the whole, kalau habis kita lihat musim haji, waktu kita ni sampai ke Makkah, ada sudah orang pakai baju kain ihram. Bermakna ini area-area tertentu yang mengikuti haji ifrat. Sebab itu yang dah dikenakan dam. Tapi kita ni biasanya haji tamattu'.
kita ni umrah dulu. Maksudnya ke Madinah kita ni dulu. Selepas itu, selesai dari Madinah, baru kita ni ke Mekah. Sudah kita ni ke Mekah, umrah kita ni. Belum haji tu umrah kita ni. Selesai kita ni umrah, baru kita ni bersedia untuk menunggu musim haji. Maksudnya bersedia pada 9 Zulhijjah tu. Itu bezanya. Tapi insyaAllah memang dibayar oleh oleh agensi. Agensi yang kita ni ikut. Dia yang akan membayar. Yang banyak dari segi pahalanya, itulah besar pahalanya bagi yang melaksanakan haji ifrat itu. Sebab saya ada terbaca satu hadis Nabi berkaitan dengan yang kurang lebih bunyinya mengenai orang melaksanakan umrah itu berhadapan dengan kesulitan. Dan apabila kita ni teliti lagi, istilah kesulitan waktu mengerjakan umrah itu dah lagi wujud masa ni. Senang sudah. Itu di antara tanda-tandanya lah, tanda-tanda akhir zaman. Orang yang mendapat kesulitan waktu umrah itunya, kalau saya tidak silap, pahalanya tu besar Tapi ialah di Madinah kita ni, Allahu Akbar, bukannya payah, senang. Hotel hampir. Dulu kan naik kajian ni tuan barangkali bertangis-tangisan ni. Antara balik hidup ataupun indah. Berbulan-bulan. Pernah mai orang tua-tua dulu, anak belum pandai berjalan pun kalau sudah dorang balik, belusir sudah. Habis macam kan diangkut. Udang karing atau makanan. Saya sekarang ni dah ada orang ingau. Mudah sudah, senang sudah. Ujian yang paling besar waktu haji ini, waktu kita ni ukuf di Arafah itulah. Waktu ukuf di Arafah itu, apabila kita ni di Mina dan sebagainya, inilah di antara saat-saat yang menguji kesabaran kita ni. Cuma ialah, indah camnya kita ni tu, kalau dulu mendengar lagi kita ni, kan kada hajat payah, kan berwudu payah, sampai takut kan batal wudunya ni. Kalau di masjid, susah tahati tu, kalau sudah keluar dari hotel, susah tahati, takut batal wudu. Jadi terpaksalah bagian haji ni bagi kursus. Untuk kita ni mazhab Syafi'i, kalau kena langgar, tidak apa-apa. Tapi kalau melanggar, itu yang jadi tu. Jangan tadi cek siapa melanggar tu yang kadang-kadang jadi gatal. Dia kepala akan melihat siapa melanggar ke dia aku ni. Kalau habis kita yang laki-laki, soalnya waktu kita ni berihram tu kan, terlanggar orang di depan kita ni, itu kalau ia bini-bini, maksudnya jemaah perempuan ni kadang ada yang dah makai stukin apa tu kan, yang orang luar. Jadi kalau sah memang nampak kita ni tertandang kakinya tu, batal tu. Tapi kalau dari belakang kita ni terasa kaki kita ni kena tandang kah, badan kita ni kena sagir kah, kena tulak kah. Orang kadang-kadang suka-sukatinya menyah kita ni kan. Lepas lagi anu berpegang tangan tu. Jangan dirakit-rakit tu. Trennya ke kereta apinya tu. Menyiring kita ni tu. Saya mula-mula kan marah juga. Dugaan. Kenapa kan durang macam mana ni ya? Tapi waktu kan marah tu balik-balik tekan apa? Makin dia pulang. Last kali duduk, perhatikan bis dia ni. Depan bukan perhatikan yang berjalanan ni. Rupa-rupanya kadang kita ni biasa belajar ke luar negeri. Tapi ada orang negeri-negeri lain itu ndak biasa. Terlepas saja ya dari kawannya ni, payah tekan tertulis balik tu. Itu sebabnya. Hotel bis dia jauh. Jadi start daripada tu sabar teganya. Sabar, rupanya ni sebabnya. Saya haji 2011. Sebilik dengan orang mualaf Filipin.
tinggal di Brunei. Waktu berjalan-jalan sama ke dia, apabila ada orang cakap haj, tarik. Dia minta laluan tu apa dia cakapnya? Dia beritahu, kalau kita ni orang Brunei nyuruh belalih betul. Tani lalu bah. Ya. Sepanjang perjalanan tu dia hajnya tarik. Ia bercakap macam tu bah. La ilaha illallah, ni kurang ni. Lapang pulang, pesiah orang. Betul juganya. Semayang kami di atas, Masjidil Haram di atas, duduk berdua sama ke dia. Kau ada je baiknya ke dia ni. Lalu kena bagi laluan. Tapi ialah tu ujian Allah Ta'ala tu nyanyi kita ni orang Brunei tunai nda batah. Waktu sujud tu kena langkahi bah. Tertandang di kepala ni. Saya lah mati. Di mana kan aku sembahyang ni? Bukan je tempat laluan ni. Tempat laluan disiring bah. Biar orang lalu tempat tengah-tengah kami antara kami dua sembahyang tu. Tu tarik-tarik tu kalau mati tarik-tarik tu lagi nah. Jalan orang bukan jalan pun kena jadikan jalan. Istighfar terus, astagfirullah. Waktu saya bodoh lagi sebulan ke dia punya pasal ni. Mau pergi mananya? Aku kan tawaf. Nya lama banyak tawaf. Lama kah? Lama. Saya 1 jam lebihnya. Cabul banarnya sesenuan ni. Diri belum pergi turun. Dah apalah. So tengoknya buka TV. Jangan percaya je ni TV ni Ditunggu tuhus, dah tuhus tu. Cuba tengoknya TV-nya ramai masih. Ni subuh pun masih lagi ramai tu. Gagah kan juga. Tawaf. Round pertama okey, round kedua okey, round ketiga okey, round keempat okey, yang keenam okey. Yang kan ketujuh ni, saya lihat jam. Nah, tak ada je sampai sejam bah, hanya 30 lebih minit. 45 minit pun dah sampai. Tapi yang keenam belum lagi habis yang ketujuh. Kan ketujuh luan-luan ni kan habis lagi sedikit ni lagi limpas saja Aswad itu. Telanggar saya juga dengan orang di depan ni. Bini-bini terlihat lagi saya batisnya Allah. Pasal menyiring bodoh, mencari tempat bodoh apa itu ini ndak lasa sekali di ujung baru kejumpahan. Berbalik lagi semula dengan orang ramai. Musim haji kan. Orang ramai ini dengan queue berbaris. Habis selesai tawaf. Banar sejam lebih. Ia punya keraja tu. Ia punya keraja. Jadi itu diantaranya. Sebab itu ada sebab tu kenapa ada dam. Okay? Dan tidak ada dam tu. Sebab salah satu diantaranya kesulitan pada haji ifrat itu lebih tinggi. Dan ini masa ni ada kita ni berhadapan dengan kesulitan. Cuma kadang-kadang ada orang takut. Ada orang takut. Kau ni punya dosanya. Pasal tu layakkan aku ni ke Makkah. Macam tu lah ada pertanyaan macam tu. Saya selagi namanya bis kita tetamu Allah. Duyufur Rahman tu dipanggil sebagai tetamu Allah. Macam mana kita ni melayan tetamu kita ni? Adakah kita ni melayan tetamu kita ni dengan keadaan yang not welcoming ataupun dah baik? Mesti kita ni akan melayan dengan baik kan? Kenapa kita ni perlu berpersangkaan dah baik kepada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala sudah jemput kita ni. Bermakna Allah akan layan kita ni dengan sebaik-baik layanan. Dan juga ada juga puak-puak tertentu ni kadang-kadang apabila ia di Makkah, diterima je aku di sininya. Ini diantara yang transgender dan sebagainya ni yang melawan kudun kekuasaan. Dia joko diapa-apakan. Jangan silap Abu Jahal pun di Makkah juga. Jadi akan beranggapan ia diterima di sana tu walaupun masih lagi dengan dosanya, dengan kekhilafannya. Jangan lupa di Makkah tu memang ada orang-orang yang bukan beragama Islam sejarah awalnya. Okey? Baik. Selepas itu, Tuan-tuan ni perhatikan lagi berkaitan dengan teks bab haji dan umrah ni. Ini dibaca apabila sudah berniat. Okay, ketika dengan kenapa terlihat ni?
Ini yang kita ni baca. Kalau sudah kita ni berniat, kita ni baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ini kita ni baca sampai habis. Kalau masa ni indah lagi kita ni berhenti di sasko tu pakai tren sudah. Pakai tren sudah laju. Dengar cerita, indah pelang saya pernah yang kawan yang pernah ni berapa minit ganya, minit ke jam. Siapa yang baru? Habis kita yang baru berapa? Sejam, 2 jam. Kalau kai bas tu ada rasanya tu. Singgah tu yang siok tu isajok kan. Okay. And then kalau orang Brunei singgah tu terpakai itu sampat meluntar. Dah pandai dah membali orang Brunei ni. Kamu lihat ciri-ciri orang Brunei itu sudah tu. Arab pun begiling bah. Sadadin itu coklat itu waktu saya membawa jemaah sadadin itu free kan. Kalau makan sana free bah. Dia tahu tu kalau orang Brunei. Ya saya cuma mana boleh kamu tahu orang Brunei. Brunei kayaknya makan berhabisaninya. Nama rugi. Tapi iskijo habis dia. Iskijo habis dia. Makan yang penting makan di sana. Jangan diangkut di tapau lah. Makan di sana dibaginya. Mana indah baru tu baru keluar tu daripada pantry-nya tu. Udah batah lepas tu. Habis. Kita pandai orang Brunei ni balik-balik. Ada bab-bab tudung tu tah. Syarkia apa tu. Saya tidak tahu mula-mula makna nama Syarkia ni. Tiba-tiba di sana orang Brunei. Ya tahu ya kan orang Brunei. Okay. Ini kita ni baca. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata ni kita dibaca sampai sepanjang-panjangnya. Lepas tu pada ketika kita ni mula masuk ke Mekah ada bacaan doanya, pada mula-mula kita ni melihat Kaabah, Masjidil Haram ada kita ni baca. Okey, bacaan-bacaan inilah yang selalu kita ni baca. Dan ihram, niat ihram ni biasanya dugaan ni bermula pada waktu ihram. Ya. Ada gatal tangan kan makai sini apa tu? Tisu basah, tahu-tahu harum. Bucat bibir dah bunyi-bunyi kenapa ni? Rupanya makai tisu basah tu. Bagi tahu saja. Kalau kami membawa biasanya dulu kami maklumkan ke hotel di Makkah jangan entah dulu pegang tualanya kah apakah sebab berminyak harum tu. Itu kena dam. Okey. Ini di antara baca-bacaannya. Bolehlah habis kita mohon. Yang saya tahu orang kan mohon haji tahun ni. Tahun lepas kali ya. Yang permohonan tahun lepas ke tahun ni. InsyaAllah 2035 kali baru pergi. Kita berfikir 2035 ni lepasan kali tu mencapai wawasan negara 2035. Turnnya tu bah. Kita yang kesian orang bomor macam mana tu kami ni kan sampat ni baik masa ninya cakah masih 2035 ni ada kawan yang katakan macam tu. Artinya memang usul-usulnya 10 tahun turn ni kita giliran ni 10 tahun 20 tahun macam tu baru tah. Tapi ala kulli hal pohon saja. Cuba saja. Allah Taala ni kalau akan menjemput bila-bila masa. Saya masih ingat mudahan entah hidup indah masih tapi mudahan rahmat untuk ni jua. Waktu sama-sama saya tu jemaah pagi itu cali bah. Yang bawa 2 buting jam. 2 jamnya kiri kanan. Time zaman 2011 tu belum canggih bandar telefon tu tapi bolehlah sudah digunakan. Yang kami pagi kenapa kita pakai 2 jam tanganan ni? Tah kawatunya ndak tahu strategi. Strategi apa tu pagi? Ni Brunei ni nya. Ni Makkah, Allah Akbar, telefon kan boleh. Pandai ya kiri kanan pegangnya. Waktu di Port Brunei, susah hati anaknya ni. Anaknya membawakan sekeluarga, cuma anak karang bapa ni nya. Tahu-tahu sampai ke Madinah, ia paling cakah. Ia paling cakah. Okay. Ini tani dah tahulah. Mekah ni di antara tempat yang banyak untuk beribadah kan. Pahala kita ni banyak di sana.
Tapi jangan salah sangkan ya, 100,000 sekarang di Brunei dia pergi payah sembayang ni nya. Ada ni. Kenapa kita tidak lagi sembayang? Banyak sudahnya. Setua tu 100,000 di Brunei 27 orangnya. Kadang-kadang sakit kepala orang macam tu. Ada. Asalnya umrah, baliknya umrah dia lagi sembayang. Pasal dikiranya. Pandai yang mengira. Anda saya tahu berkawan sama malaikat kali. Okay. Tapi jangan dikira. Sebab kewajipan kita ni bukan pada mengumpul pahala tuah. Tapi kewajipan kita ni adalah melaksanakan ibadah. Sebab saya ulangi dan saya selalu ingatkan untuk diri saya juga. Masuknya kita ni ke syurga Allah bukan sebab nilai pahala kita ni. Melainkan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reda Allah tu. Okay. Baik, seterusnya. Dalam bab Kifayatul Ghulaman ni juga. Assalamualaikum. Dalam kitab Kifayatul Ghulaman ni juga ada menjelaskan bab nikah. Tapi nikah ni disebabkan perkaitannya dengan haji ni ya. Dengan haji. Sebab waktu haji, waktu tanibat ihram, salah satu yang dilarang adalah untuk kita ni menikah. Adalah satu cerita, wallahu a'lam, dia tahu benar atau indah, waktu hamba Allah ni orang tawaf, ia berdoa. Doanya ia minta jodoh. Apabila ia mendengar ceramah, minta jodoh itu, mestilah spesifik. Ia dah tahu macam mana spesifiknya. Langoinya ke atas, lihatnya ada Arab melintas. Ia tanya, aku maunya yang jenis macam manilahnya kurang lebih. Mungkin spesifiknya macam itu, sampai lagi melihat orang yang kahwin. Wallahu a'lam, dia tahu benar atau indah. Okay. Dalam bab nikah ni ada dijelaskan sedikit daripada muka surat 39 hingga 40 tu. Perempuan yang haram dinikahi menyembelih 4 binatang 4 kaki dan 2 kaki nanti. Ini kan dijelaskan. Rasa-rasanya sampat pada yang ini ya. Binatang 4 kaki dan 2 kaki ini. Itu bab khatam Al-Quran, Kitabul Bai' dan Kitab Faraid. Baik. Pada bab nikah, ia bermula pada muka surat 39 hingga 40. Syarat wali nikah, rukun nikah dan syarat saksi dan wali. Okey. Ini lihat bab nikah dan syaratnya. Ini suatu bab pada menyatakan hukum nikah. Bermula syarat wali nikah itu 6 perkara. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat laki-laki. Dan yang kelima merdeka. Dan yang keenam adalah adil. Ini syarat wali. Okay. Syarat wali. Adapun rukun nikah itu 5 perkara. Pertama, sirah, yakni lafaz. Sirah artinya lafaz. Yang kedua, syahdan, yakni 2 saksi. 2 saksi tu mesti ada 2 saksi. Yang ketiga, wali. Yang keempat, suami. Yang kelima, isteri. Okay. Mesti ada suami, mesti ada isteri. Jangan ada suami dan suami, isteri dan isteri. Itu tidak dibolehkan. Okay. Tidak dibolehkan. Sebab apa ni yang kaum-kaum yang jenis transgender dan sebagainya ni semakin lantang bersuara. Belum lama ni saya melihatlah bukan membaca. Sehingga kan menggunakan istilah he ataupun her tu durang jadikan boleh durang saman katanya. Sakit je kepala mikirkan tu. Kalau orang manggil bis dia tu she ataupun her, merendahkan kefahaman berkaitan dengan transgender tunya. Kau tidak boleh mengatakan ia her-nya. Kenapa? Dengan hanya melihat daripada penampilan luarnya. Kau tidak tahu dalamnya. Kan kalau sudah lebih berakal ni, berakal benar kan. Kalau macam itunya, yang bertanya, yang kena tanya ni pun berakal je. Kalau macam itunya, apa takkan dipanggilnya? Just panggil namanya sajanya. Baik masa orang tahu namamu ni. Istilahnya cuma tu. Dan ini normalisasi. Dan saya selalu mengajar kuliah saya, inilah selalu yang dibuat normalisasi. Maksudnya, kita ni
generasi-generasi yang mendatang ni didedahkan dengan normal ni. Dulu LGBT itu tidak diterima. Sampailah dibuat lagi Q question itu dan plus dan something Q bagi orang yang indah tahu ya ni laki-laki ke bini-bini. Dan sedikit demi sedikit dihilangkan permainan kanak-kanak, mana lagi ada for girl, for boy, kan? Ini diantaranya. Ini mesti kita ni tagur-tagurkan juga ni. Mesti kita ni nyatakan. Satu dalam syarat nikah di sini, ni nah. Kalau kan menjawab, kalau istilahnya kan kadang-kadang orang bebas. Allah tu bebasnya menentukan apa tu, boleh kahwin antara laki-laki dengan bini. Tu nah aja syarat nikah saja, jangan panjang dalil bis kita panjang-panjang dia orang mendengar tu. Buktinya apa anda dibenarkan? Dalam syarat nikah mana ada mesti ada suami dan suami. Mesti ada suami dan isteri. Okey? Baik. Ini di antara syarat nikah. Sirah tu lapas Sirah tu lafaz. Cuma kita ni sejak barangkali di Brunei panjang masih. Aku terima nikahnya Dayang Ani binti Ani dengan mas kahwinnya. Ya tak bagi kejar-kejar tu kadang-kadang 2,000 tia, RM2 tia, 200 tia. Kalau di luar negeri aku terima nikahnya seperti yang dinyatakan tersebut. Okay. Dan wali ni saksi memainkan peranan je tu saksi memainkan peranan juga. Okay. Dan saksi akan menyatakan sah ataupun indah. Kenapa wali ini tadi ditekankan untuk syarat yang pertama? Baik. Ada beberapa isu di sini, terutama anak-anak yang di luar nikah. Anak-anak luar nikah, walaupun dari segi biologikalnya atau bapa kandungnya, ia indah berhak untuk menikahkan anaknya. Hati-hati. Ini kesannya. Okay? Kesannya. Kalau ia menyembunyikan, bermakna nikah anaknya tu nikah yang indah sah. Sebab itu ia perlu nikah, perlu ditanya. Imam tu bertanya. Sebab itu bisanya untuk mengelak sebarang yang kita ni itu disembunyikan waktu bertanya tu bah. Izin mauliyah tu disembunyikan yang bisanya. Cuma sekarang ni habis macam sudah kan kena lihatkan. Bertunang yang sebenarnya sembunyi-sembunyi pun mengalahi kahwin. Ni yang benar-benarnya berlaku. Satu, kalau izin mauliyah tu biar tiap di bilik tu. Biar tiap hanya kita ni tu wali, imam atau yang akan menikahkan tu bertanya. Ada bapanya ke apa. Tapi di Brunei alhamdulillah kena minta ni kena minta. Terutama untuk perempuan kena minta ia punya surat beranaknya apa semua sekali pengesahannya. Sebab ditakuti ni. Di luar negeri banyak ni berlaku Berpuluh-puluh tahun sudah ia kahwin. 4-5 orang sudah anaknya. Akhirnya baru membagi tahu. Sebab ia dosa ni ada satu masa dan ketika ia lagi tidak dapat disimpan bah. Orang akan rasa tenang. Itulah. Okay. Jadi kita ni beritahu, maklumkan. Sebab kes ni banyak berlaku. Kes ni berlaku. Laporan daripada mahkamah syariah pun banyak ni berlaku. Sama juga macam kes cerai dan sebagainya. Dan di Brunei, Allahu Akbar. Kadang-kadang, kalau menurut sumber daripada kawan-kawan yang bekerja di yayasan, indah malu ni mengaku. Anak ku ni kira ninya. Anak yatim. Anak ku ni nak yatim ninya. Anakku pulangnya. Tapi faham tak kita tuahnya. Dia malu bah. Asal yang penting dapat anak tu dapat bantuan tu. Ini yang kita ni khawatiri. Kesnya makin meningkat. Setiap tahun makin meningkat. Wallahualam. Tani dah kan mau menyalah-nyalahkan juga. Kadang-kadang ada juga, kadang indung juga kena salahkan. Mahal-mahal tiap murah pun kadang sama juga. Itu yang bagi kan tu. Dia juga Tapi iyalah alhamdulillah cuma sekarang ni alhamdulillah kalau di Brunei
ada sudah orang berbalik sudah, orang kahwin awal tu juga. Kalau dulu takut orang kan kahwinan ni sebab belum bekerja. Tapi masa ni alhamdulillah kefahaman masyarakat semakin baguslah, sebab kahwin itu akan menarik rezeki juga. Dengan perkahwinan itu insyaAllah rezeki itu akan ada juga. Jangan tersusah hati belum bekerja ke apakah. Kalau rasa-rasanya anda tahan itu, kalau saya begitu student saya akan kawin tah. Daripada berjalan ke sana kemari, walaupun bertunang tu bukan tiket tu. Tegur-tegurakannya. Baik. Ini di antara syaratnya. Okey. Ini adalah penjelasan-penjelasannya. Seterusnya, kalau diperhatikan lagi berkaitan dengan perempuan yang haram dinikahi. Ini banyaknya. Buka surat 40 hingga 41. Macamnya soalan dulu, apa hukumnya menikah dengan perempuan sekampung? Karena begitu anda boleh marah orang. Mana bolehnya aku sama binikunya sama jo kampungnya, tu sama kampung. Ini menikah dengan perempuan sekampung. Banyak betul. Islam menyuruh empatnya, jangan sekampung itu. Lebih. Okey. Baik. Sebab pengharaman nikah, khutbah nikah, perkara sunat sebelum nikah dan sah nikah. Khutbah nikah ni ikut imam je ni. Ada yang cepat, ada yang batah. Dan kadang-kadang ada je yang menyayani imam-imam ni. Tanya dulu hanya. Tahu sudah orang gegaran. Jangan tak lagi ditanya. Tahu syarat anunya. Syarat tak lagi ditanyanya ni. Bagi kadang perlu ubaya-ubaya juga. Dikhawatiri menimbulkan aib. Bukan bilang aib apa. Sudah tak kajar-kajar menghafal lafaz. Kecuali imamnya yang moden. Disediakannya iPad bah. Saya terkidum jom lihat. Ini bisa je imamnya ni. Baca sajanya karangahnya yang teks ni. Jadi yang kena nikah kan ini membaca ganyak arah iPad tu. Ini saya ni canggih je sudah kan dia apa juga alat canggihan ya. Sayang je nak dimanfaatkan. Tapi kadang-kadang bertanya tu bah. Berapanya rukun nikahnya? Sudah tu orang sejak parut. Kalau suruhnya toleh ke belakang tu normal lah gitu. Lurus tu nya. Binimu tu nya. Lurus. Tu pun dia tertoleh tu. Malu-malu je masih tu. Okey? Baik. Jadi ini perlu kepada kefahaman. Bab yang menjelaskan haram untuk menikahannya. Bukan menikah dengan siapa-siapa tapi dengan perempuan. Ya. Siapa yang dimaksudkan perempuan yang haram dinikahi. Ini suatu bab pada menyatakan perempuan yang haram nikah dengan dia, maka haram seseorang itu berkahwin dengan perempuan itu. Kenapa? Ada kalanya sebabnya adalah nisabnya, artinya keturunannya. Dari segi keturunannya, yaitu ibunya dan neneknya hingga ke atas. Dan ada kalanya sebab kafir, artinya berlainan agama. Berlainan agama. Muncul je ni perkahwinan ahli kitabnya. Tapi bukan pulang kita ni menafikan kan mencari yang benar-benar ahlul kitab itu payah. Kecuali pusat anilah hari itu kalau jadi kena panggil pusat penyelidikan dan pengajian kitab Taurat. Kita di antara yang ada pengajian kitab Taurat tu. Kitab turas ni habis kita orang jangan salah sabut. Mana kita belajar di kupu apa kita belajar? Kitab Taurat. Kitab turas kitab kuning. Okay? Bukan indada, tapi kan mencari yang benar-benar pure tu payah. Di Indonesia jadi perdebatan hangat ni. Indah apa-apalah hanya. Ia sembayang dengan caranya, aku sembayang dengan caraku. Okay? Sakit juga kepala memikirkan. Jadi ini di antara yang berlaku. Haramkan Kalau orang tahu hukum haram. Okay? Terusnya ada kalanya sebab sahya, hamba sahya. Okay? Hamba sahya. Hamba sahya ni tidak dapat dinikahinya.
Tapi digaulinya tidak dilarang. Cuma bukan amahnya. Salah sangka. Okay. Samba ni dah lagi wujud. Selalunya tawanan-tawanan perang. Okay. Yang diambil orang-orang yang dijadikan sebagai hamba. Dan ini di antara perjuangan Rasulullah yang memanusiakan manusia. Menafikan kewujudan hamba ni. Nya dibayar, dibebaskan dan sebagainya. Sebab itu dari segi aurat pun hamba sahaya ni ia berbeza dengan wanita lain. Artinya di antara samalah macam seluruh badannya antara pusat dan lutut dan sebagainya tu. Sebab ia martabatnya tu rendah. Tapi dah lagi adalah. Anda perlu dibincangkan ni. Tapi kalau untuk kanak-kanak kami jelaskan ni anak sekolah agama. Jangan salah sekarang amah di rumah tu pikirnya hamba sahaya. Bukan hamba tu. Itu pembantu sahaja. Adapun yang haram sebab nasabnya itu 7 orang. Pertama, ibunya dan neneknya hingga ke atas. Sampai ke atas. Mamanya, nininya, datunya. Dan di sini ni sekarang ada kelainan dari segi ia punya panggilannya. Wallahualam, saya pun cari-cari, mungkin Syekh Ismail Minangkabau ni memang anilah panggilan yang diorang tetapkan. Okay. Yang kedua di sana anaknya dan cucunya hingga terke bawah. Anaknya, cucunya, ini yang diharamkan untuk kahwin. Yang ketiga, saudaranya sama ada saudaranya seibu sebapa atau saudaranya seibu atau saudara sebapa. Saudaranya perempuan. Okey. Dan keempat, anak dan anak saudara laki-laki. Artinya perempuan dah boleh kahwin dengan anak saudara laki-laki. Ya. Kelima, anak saudara perempuan. Keenam, ini apa ni? Yaitu saudara bapa yang perempuan. Kalau ikut pemahaman saya, mama pulang tu mamanya. Sebab selepasnya tu mak muda dia. Mungkin gelarannya ni wallahualam dah tahu dari segi macam mana, tapi yang saya baca pemahaman saya mamanya iaitu saudara bapa yang perempuan. Dipanggilnya mama kali. Tadi ibu, yang istilah yang selalu digunakan ibu kan ni yang menggunakan perkataan mama. Sama juga macam kita ni menggunakan perkataan babu tu Ada negara-negara lain maknanya. Macam itu wallahualam. Seterusnya yang berikutnya tu, ini diantaranya tu mak mudanya, yaitu saudara ibu yang perempuan. Yang tadi mama ni sebelah bapa, ini mak muda ni sebelah. Macam kita ni di Brunei jawapan ada amit, ada iring, ada tua. Tapi kalau Kedayan simple ganya 3 ganya tu. Kedayan senang sedikit. Tua, tengah, bungsu selesai. Yang lain semua tengah. Kalau yang tu ada tua, acai, apa lagi tu? Amit, iring, apa lagi tuan? Banyak ni. Ganya betul karate sudah. Angkalan 3 lagi. Nininya pun Nick boy dia berubah. Nick girl dia ikut perubahan zaman lah. Yang mengajari MIB sikit kepala saya juga tu. Saya cuma akan memperkenalkan menahan. Pasal cuma tu juga nak buah pun macam tu. Diorang sendiri yang menggalarkan bah. Nenek bapa kalau nak buah tu nenek bapa, nenek mama balah mamanya tu. Nenek boy, nenek girl sebelah bapanya. Ada saja penamai kamu ni. Sama kalau dulu Malaysia, nenek atuk, datuk Allah tani di Brunei, datuk. Pasal tu antah.
Antah tu lagi tahu tu lepas antah. Apa lagi tu? Giling-giling. Tapi mendengar saja tu. Wujud betul-betul nah. Sampai. Anda tahulah masa ni. Paling-paling berapa generasi kayaknya? 3, 4. Tapi bahaya je di Brunei ni. Jangan tak berkumpul satu keluarga tu. Keluarga terdekatnya. Keluarga terdekatnya tu ia je ramai tu penuh. Pasal di Brunei ni waktu raya ada tu sampai terpaksa yang berhormat Pehin clearkan benar-benar. Orangnya hampir benar-benar hampir. Tadi sabut. Ada banyak ni nya kulagawan ni nya. Perdian na hampir nganya ni nya. Jangan jua. Macam perlindungan selalu tu melagau. Itu kadang dah saya harap hati tu. Bahaya melagau ni nya kita ni nya. Di rumahmu nya. Masalahnya di rumah diri bah. Di rumahmu nya. Ada banyak ni nya. Penuh perdian-perdian balah babah balah mama cejanya. Ada banyak ni nya. Sekalinya melagau, siapa saja kan kita ni lagau. Siano. Bukannya ada banyak ni saya. Yang kita ni takut, tapau yang disediakan itu bah. Dia tu nya 30-nya, last minute jadi 40. Ada lagi istilah sayang tu sekarang tu. Sayang juga nya. Catering kan 60-nya. Ya, bisa juga ada rubah-rubahan ni. Itu kalau di Brunei, family terdekat tu, ubaya-ubaya sedikit. Penuh tu sekarang. Sebab memang kaitan itu hampir lah. Dan inilah diantara yang kadang-kadang kita ni kehilangan sedikit. Sebab waktu beraya tu indah sama macam dulu-dulu beraya. Dikenalkan nak siapa ni, siapa bapamu apalah sesekali kenal. Sekarang ni dengannya antisosialnya anda lagi mau batah betul. Kemana kita ni ada rumah keluarga muan yang dah ada tunda dan mau tu. Arah kawannya mau ya. Tu. Jadi kenalkan insya-Allah. Baik. Ini di antaranya ni ya. Sebab itu kalau penjelasannya di sini saudara anak saudara laki-laki, mak muda, saudara ibu yang perempuan. Adapun yang haram sebab susuan yaitu 7 jua. Sesusuan ni jua. Sesusuan ni menyusu sampai kanyang artinya darinya baru lahir. Istilahnya ada yang begitu sampai 3 kali. Kalau orang tua-tua dulunya 2 kali bertarap dia. 3 kali bertarap dia. Tapi kalau untuk jalan selamat ia benar-benar menyusu sampai kanyang 2 kali atau 3 kali. Itu sudah dikirikan sesusuan. Bukan sesusuan dia mix, sesusuan susutin, itu tidak ada sesusuan tu. Waktu guru saya dulu yang marah, mana nak kamu anda merhati mendengarnya? Sebab bapa mama kamu lembunya. Beri garam mati je tu. Time dulu sekolah, baik je dulu sekolah tu ada zaman beral lah. Menindak ketahuannya kena beral kan cikgu mengucap bapa mamanya lembu. Rupa-rupanya pasal minum susutin lah tu. Dengan minum susutinnya, ia tahulah macam mana ininya. Ini jadi kemarahannya. Okay. Jadi itu adalah kita ni bukan dikategorikan sebagai sesusuan. Yang sesusuan ni orang dulu-dulu ramai ni. Orang Brunei dulu yes memang dipahami ni. Sebab mulah ni pun macam tu. Tahu-tahu ramai orang mengagak. Tem raya apa? Kami siapa ni? Kira dulunya ia menyusu orang. Beritahunya macam tu. Itu macam yang jadi confuse-nya yang disusukannya ni kira pangkat tengahnya pulang bah. Ia macam kadang-kadang ia lagi tua kan tu daripada ni. Kami pun kadang-kadang ia manggil kita mamanya macam tu. Tapi kami manggil kira pangkat nini tu macam tu bah. Sudah didengar-dengar cerita rupanya dulu menyusu. Istilah orang dulu-dulu ni kalau orang indah sehat, anak-anak tu indah sehat apa indahnya orang diantarlah arah orang yang di kampung itu yang biasa menyusukan. Rupa-rupanya perkara ini memang dibuat juga zaman Nabi. Kalau bis kita melihat bagaimana sejarah Rasulullah SAW yang ada ibu susuannya, ibu susunya.
Walhal pada ketika itu kalau kita ni lihat berdasarkan sejarah, unta-unta pada ketika itu memang waktu yang banyak mengeluarkan susu. Tapi Aminah membawa Nabi untuk disusukan kepada seorang wanita yang baik. Itu buktinya. Jadi diberilah susuan ni kepada Nabi. Dan inilah di antara kisah kenapa Nabi sebelum melakukan hijrah ke Madinah, Nabi hijrah ke kota Taif terlebih dahulu. Sebab di kota Taif itu ramai adik-beradik sesusuan Nabi. Cuma penerimaan masyarakat kota Taif pada ketika itu berbeza. Berbeza. Indah sama seperti yang diharapkan. Akhirnya yang berlaku adalah orang kota Taif ini menyiksa Nabi. Itu kisahnya kenapa Nabi berhijrah ke kota Taif. Itu ilmu tu banyak bersambung-sambung, bertambu-tambu cerita. Akhirnya baru kita ni faham. Yang sesusuan ni 7. Okey. Pertama, ibu susunya yang dia boleh kahwin dengan ibu susunya ataupun nini susunya hingga ke atas sekalipun. Kedua, anak susuannya hingga ke bawah sekalipun. Okay, perlu diingat bah. Yang ketiga, saudara susuannya, artinya adik-beradinya. Kira adik-beradik sesusuannya. Okay. Yang keempat, anak saudara laki-laki yang sesusuannya. Yang kelima, anak saudara perempuan yang sesusuannya. Dan yang keenam, saudara bapa sesusuannya. Dan yang ketujuh, ibu susu. Apa tu? Demikianlah yang haram atas dijelaskannya. Apa ni berkaitan dengan yang haram untuk dikahwini. Okey. Jangan tanya lagi yang panjang-panjangan. Dah saya tahu tu bab-bab sususuan ni. Yang penting sama-sama sesusuan itu diharamkan. Okey. Bab menyembelih binatang 4 kaki dan 2 kaki. Di sini ada yang menarik ni. Yang menarik adalah macam mana kita ni kan menyembelih binatang yang 2 kaki, 4 kaki. Jarang ada diajarkan. Habis-habis menyembelih kayaknya. Sebab itunya saya sebelum ni babi itu dah ada berlihir. Jadi dia dapat dimakan. Yang berlihir ini dapat dimakan ni insya-Allah. Yang 2 yang 2 kaki ataupun yang 4 kaki. Jadi yang dijelaskan di sini niat, syarat menyembelih, rukun menyembelih, sunat menyembelih dan sunat-sunat akikah dan doa berkorban pun ada. So kalau bis kita akan merujuk dalam buku kitab Kifayatul Ghulam ni ada. Baik. Ini suatu pasal pada menyatakan muka surat 41 niat menyembelih binatang yang 4 kaki dan yang 2 kaki. Rupanya ada niatnya juga ni menyembelih yang 4 kaki dan yang 2 kaki. Nawaitu an asbaha hadza masbuh bi an aqta'al halqu manibah wadajaini halalan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Artinya sahaja aku menyembelih tu menzabih itu menyembelih daripada memutuskan 2 halqum. Halal kerana Allah Ta'ala. Demikianlah yang diniatkan tatkala melakukan sekian pada batang lehernya. Dan ni kalau kan payah juga baca bismillah. Bismillah. Ujung-ujung panjang-panjang dia tekarat. Ada yang putus tu lagi kepala. Macam mana hukumnya tu Ustaz? Sah ke indah sah? Sah. Yang indah sah kalau uratnya tu masih indah putus habis. Satu, orang yang pandai dicarinya dulu tu urat tu. Macam kambing menyembelih kambing. Petua je ni anda tahu ni benar ke je indak. Siapa yang pengalaman tu waktu menyembelih kambingnya
Jangan dibuka ketiak katunya, dikapit. Supaya indah hangit. Dia tahulah, benar ke indah. Tapi petua orang. Tapi macam kadang-kadang ada juga benarnya. Orang kalau ia menyembelih, kambing itu indah tapi ada lagi yang saya terbaca, waktunya menarik napas dan menghembus napas. Waktunya menghembus satu, sembelih dia. Sebab ia indah masuk ke dalam. Ia dikeluarkannya. Tapi indah juga saya berpengalaman. Macam mana kami menunggu ia menarik napas sama mengeluarkan itu. Dia saya hidungnya kali itu. Sebab ada orang yang jenis berpengalaman juga ni. Okay. Sekarang insyaAllah dilihatkan. Okay. Syahdan, jika ada yang dizabih, artinya yang disembelih itu binatang yang 4 kakinya, maka hendaklah takbir pula 4 kali berturut-turut. Ini ilmu baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menunjukkan ia 4 kaki. Kalau menyembelih binatang yang 2 kaki, bertakbir sebanyak 2 kali. Maka hendaklah takbir pula 2 kali, demikian perbuatan. Adapun syarat menzabih itu, iaitu 3 perkara. Pertama, dengan sikin. Seperti sikin, pisau. Bukan dengan sekian tu ataupun dengan skin. Skin kali ininya orang putih. Dengan kulit dia apa dan ada. Sikin, artinya pisau. Pisau yang tajam. Okay. Yang kedua, memutuskan 2 marih. Sedangkan dijelaskan di atas tadi 2 halkum. Ini 2 marih. Okay, kita lihat sekarang. Yang ketiga, Islam. Okay. Tetap halal bagi kita memakan zabih kafir. Apa tu? Kafir kitabi. Maksudnya kafir ini secara umumnya kafir ahli sembelihan ahli kitab ni. Ada berjual ni dagingnya. Karena panggil apa tu itu? Something orang bukannya orang yang Yahudi punya sembelihan ni. Dan ada yang mengatakan halal lah. Tapi kalau masih ada daging lain, makan tah yang sembelih. Jangan tah di kosher kali. Okay. Apa tah rasanya? Sengaja bertanya. Atau ada pengalaman. Tapi mungkin dia tahu di tempat lain. Sebab isu halal ni, bagi bis dia halal haram ni, haram itu arak, khinzir, kalau di luar negeri selain daripada itu halal itu Satu perlu dijelaskan. Pasal pernah ni peradian di Jerman. Kedai Turki, orang Turki yang begitu halal di sana. Waktu ia kan beli price pelang saja, price itu. Barunya kan agak lagi boleh macam orang Arab mengagabis dia ni. No halal. Ya. Aku makan price saja. Ya, walaupun price-nya rupanya minyaknya pakainya menggoreng itu, bakasnya menggoreng. Nunggu awal kau bertanya tu. Indah merasa kau rasa price babi. Kau aninya ada saja. Indah tahu lain cerita kan. Sebab wallahualam anda tahu, sebab ada kajian yang pernah saya baca, daging yang paling nyaman ni urutannya yang pertama daging manusia. Tu kajian, anda saya tahu kajian daging yang kedua adalah daging babi ni, khinzir ni. Wallahualam. Siapa juga makan manusia. Okey. Zombie itu. Baik. Jadi pemahaman bisia itu kurang jelas di sana. Sama juga macam masakan. Kadang begitunya halal. Tapi rupa-rupanya dicampurnya arak. Dan arak ni berbeza dengan alkohol. Okay? Alkohol berbeza dengan arak.
kalau arak itu yang diperbuat dijadikan sebagai alkohol, itu tidak boleh dipakai untuk minyak harum kita ni. Tapi kalau minyak harum yang diperbuat bahannya ada alkohol, itu boleh dipakai. Kenapa? Sebab alkohol ini adalah sejenis cairan kimikal sahaja. Bukan yang arak yang yang dibuat anggur dua yang terbalik benih. Anggur diparap jadi arak, cuka ditahan arak ditahan jadi cuka. Itu yang berubah. Yang halal itu anggur itu asalnya halal. Tapi kalau diparap, disimpan lama-lama jadi arak, haram tiak. Sama juga macam tapai. Halal tapai ni mun sudah berubah jadi tuak. Sifatnya asal tu yang awal tu. Okey. Seterusnya adalah yang dijelaskannya di sini. Ketiga, Islam ni halal bagi kita ni kalaupun orang kafir kitabi. Berbeza dengan penjelasan kafir harbi dengan kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir yang tinggal di naungan negara Islam. Kafir harbi yang diperangi. Termasuklah orang Israel dan sebagainya. Baik. Adapun rukun menyembelih itu iaitu 4 perkara. Yang pertama alat, yakni sikin yang tajam. Dan tiada sah menyembelih dengan tulang atau dengan kuku atau dengan gigi. Tulang dah boleh, kuku dah boleh, gigi pun dah boleh. Bergigit. Bekaran. Ada je ni bekaran. Satu dulu pernah jadi isu ni baik berkaitan dengan penyembelihan. Satu kalau kita ni di Brunei ada bahagian-bahagiannya tertentu ni. Sebab waktu menyembelih itu pun hati-hati juga. Kalau yang menyembelih sekong okey. Ayam yang menyembelih banyak dengan alatnya tu sekali potong dilumpuknya. Ini yang ditakuti ni matinya tu bukan disebab mati sembelihan, tapi sebab berimpit-impit dan sebagainya. Okay. Kalau kan berbisnes ni di luar negeri, untung ni. Mahal ni daging ayam bersembelihan ni. Kalau di luar negeri. Di Brunei, ayah saja kita ni. Okay. Memilih. Endangnya juga. Kalau waktu adan, kita ni berguna sudah nada, sekarang baru tercari. Itu ada di Makkah Batah. Pandai yang cari nasi katok. Sudah balik semula sekarang ke Brunei, mencari makanan Arab. Dah saya faham orang Brunei ni. Sana sini makan hidup orang Brunei ni. Seterusnya orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih. Soalnya kalau ini pun mainkan peranan yang penting. Itunya saya tadi itu siapa yang menyembelih itu. Yang ketiga sembelih, yakni melakukan sikin. Melalukan sikin. Maksudnya sembelih itu tani benar-benar menyembelih. Artinya pisau itu dilalukan pada lehernya. Yang disembelih, yang keempat yang disembelih, demikianlah syarat mudzabbih itu dan rukunnya yang tersebut di dalam kitab fiqh. Okey, baik. Ini yang dijelaskan. Ini yang dijelaskan. Halkum itu kenapa disebutkan tadi ada 2 halkum? Sebab urat halkum itu ada 2. Dan satu lagi adalah urat marih. Halkum ini urat yang tempat bernafas. Urat marih tempat makanan. Tempat makanan. Praktis dah cek. Tani cek ya. Tani kadang-kadang halkum ini salah biji halkum itu pulang. Okey. Tu tarik dikarat dengan sekali potong. Mengangkat tangan dalam sekali penyembelihan pun ada ia punya syaratnya. Okey. Satu orang diloknya dulu. Kalau dia menyembelih diloknya benar-benar pisau itu untuk sekali potong. Bukan diangkatnya di macamnya kita ni tu diturih-turihnya atau indah. Itu menyebabkan binatang itu akan rasa sakit. Okey.
Satu diasah tajam-tajam. Dan jangan diasah depan-depan. Pak saja saya beritahu. Habis kita lihat waktu kurban itu. Sudah tadi diasah depan-depan. Berselfitah lagi. Hormati. Binatang yang akan dikorbankan itu pun perlu kita ni hormati. Satu atau niat berkorban yang sebenarnya. Dan saya bawakan juga satu cerita. Ini berlaku benar nih di luar negeri. Kita ni selalu pandang ringan bukan pandang ringan, pandang macam rendah bagi kita ni orang Bangladesh ni. Kalau di Brunei. Rupa-rupanya yang Bangladesh ni, ini yang berlaku di Malaysia. Kalau diorang kan berkorban, ditanyanya kurban binatang yang paling mahal. Maksudnya yang paling besar. Ada yang menelpon, bosnya, ada lembu yang paling besar, yang paling mahal. Ia bukan bertanya yang paling murah, terbalik tu Tanya, paling murah berapa? Akan berkorban. Ini yang Bangla. Sudahnya datangnya, ini yang orang Malaysia ni sendiri bercerita. Sudah orang datang, dilihatnya lagi tu, diceknya. Mana yang paling besar tu? Dengan harga sekian-sekian ni. Ditawarnya, yang mahal itu tadi, kalau harganya macam maninya, bolehnya, maunya. Penjualan ni tadi, ditawarkannya lagi arahnya. Kalau macam itunya, ada ninya yang pilih yang saiz ni. Marah dia. Indah bolehnya. Mana bagus kalau kurban, pilih yang indah bagusnya. Sebab kurban ni adalah kita ni menyerahkan kepada Allah. Sebab waktu kurban yang pertama, Habil dan Qabil, yang membagi kurban haiwan ternakan yang paling baik dengan buah tanaman yang sudah buruk. Ya Allah pun mana berkehendak kepada ini, aku pilih yang terbaiknya. Sebab itu sana ditegurkan. Jadi untuk kita ni berkorban tu pilih yang baik. Pilih yang benar-benar yang baik. Harganya ubay-ubay ialah jua. Sekejap lepas tu harga naik haji je. Time COVID awal-awal sekong berapa? 5,000 kah? 6,000. Ini berkumpul. Berkumpul. Satu bahagian, dua bahagian, tiga bahagian. Dan jangan dikorbankan untuk orang yang dah lagi ada. Kesian juanya, sayang juanya. Baik tah dikeluarkan duitnya ni untuk korban. Indah sah. Indah sah. Sebab korban ni, hatta orang hidup sekalipun, kalau bis kita akan mengkorbankan untuk ke dia, minta izin dulu. Sebab perlu difahami dua perkara. Kurban adalah untuk diri sendiri. Akikah adalah tanggungjawab indong untuk anak. Jadi kurban ni bukan sebab pahalanya tu kan kita ni bagi-bagi, indah. Orang yang berkorban itu. Sebab itu dalam Al-Quran bukan Allah terima dagingnya apa semua tu, tapi bagaimana niat kita ni kan berkorban. Bagaimana kita ni indah sayangkan harta kita ni itu dan kita ni akan kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akikah lain. Akikah baru hak untuk indongnya. Okey. Jadi ini di antara penjelasan berkaitan dengan urat persembelihan dan sebagainya. Okay. Di leher jangan di telinga. Banyak pulang ni isunya. Macam mana kalau binatang kurban tu datang telinganya sumpak. Payah je dulu ni tapi sudah dijawab. Alhamdulillah. Tapi saya lupa jawapannya. Sebab kerbau-kerbau yang lembu-lembu dari Australia, diorang tandakan tabuk. Satu orang tua-tua dulu kalau terlanggar kerbaunya terlanggar, dia mengakun tu. Kalau kena lubangnya telinganya, bukannya kerbau aku mana berlubangnya telinganya, walhal kerbaunya tu. Pandai orang dulu hidup ni kan mengakun. Dulu kan siapa kerbaunya yang kanan tu, ada saman kan tu juga yang punya tu. Pandai itunya, bukannya
Bawakunya masih di telinganya. Itu bukan tu nak. Semana juga kan mengilal lah. Kerana bawa diri sembuhkan. Tapi ialah yang kita ni tu, kita ni dengan Allah Ta'ala tu saja. Di dunia ni kita ni lapas. Di akhirat sekarang tu yang kita ni dah tahu tu. Jadi untuk hari ini kita ni sampai pada bab sembelihan, dan insyaAllah hari 6 kita ni akan pada bab khatam Al-Quran dan berkaitan dengan 2 kitab yang ada di dalamannya, kitab jual beli dengan kitab faraid. Ini bab sembelihan saja sampai di sana insyaAllah. Ada pertanyaan setakat ni? Adil. Syarat adil ni secara umumnya sahaja terbebas ataupun terlepas daripada munafiknya. Munafik itu banyak tu yang dia nunya penjelasannya. Cuma yang secara zahirnya lah, jangan juga kan kita ni menganggap dicek benar-benar adilnya ni macam mana. Tapi kalau sudahnya orang ia memang menjalankan tugasnya dan kewajipannya dan sebagainya, maka ia sudah kita ni kategorikan sebagai adil. Jangan saja kita ni mengetahui yang walinya tu tadi, wali yang contoh ni adil ni juga masuk kepada bab wali hakim ni. Bukan saja kepada indung atau wali hakim. Perlu kita ni lihat sana. Wali hakim contohnya pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim apabila ia berhak tu sebenarnya wali hakim ni ia berhak untuk menikahkan, ia boleh menikahkan, sah ia menikahkan. Tapi kalau sekiranya ia pemimpin yang zalim, maka ia tidak boleh kita ni jadikan sebagai wali. Itu tadi. Okey. Cuma dalam Islam zalim-zalimnya pun masih juga kita ni perlu taat. Masih kita ni perlu taat. Tidak ada istilah memberontak. Selagi mana ia indah menyuruh kita ni mengajak sesuatu perkara yang kemaksiatan. Itu yang anulah. Sebab ada ni wujud ni yang benda-benda macam ni. Melawan pemimpin dan sebagainya. Kalau di Indonesia dulu reformasi. Reformasi tu Malaysia apa tu bersih dia banyaklah. Ni bukan bilang kita ni kan menganukan politik kan ya, makin kan ni bukan pulangkan besar tu, tapi makin salah menyalahkan, fitnah tu sana sini. Satu parti ni fitnah ni. Itu di antara yang boleh kita ni consider as a indah adil lah. Macam itulah. Itu di antaranya. Wallahu a'lam. Sekatan ni yang saya dapat jawab macam itu. Sebab ia membagi umum Ia membagi umum wali saja. Kalau kan ibu bapanya payah je tu kita ndak adil dan kita nikahkan ke dia aku ni. Kenapa ndak adil? Adikku dapat ni, aku dapat macam ni. Payah je tu. Tanahnya si anu 2 ekar, aku 1 ekar. Bukan adil yang di sana tu Okey. Ada lagi? Okay. Baik. InsyaAllah Tani akan sambung pada minggu hadapan. Kuliah yang terakhir bab berkaitan dengan khatam Al-Quran dan doanya, iaitu yang kalau kita lihat tahlilnya, bab berkaitan dengan masuk ada tahlil di sana, baca-bacaan yang tertentu. Okey. Barangkali untuk akhirnya saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun tersilap kata, dan kalau sekiranya terdapat dalam salah dalam penyampaian pun saya mohon maaf juga. Kadang-kadang lampau ngalih ni hilang sudah ya punya belum balik je sebenarnya, stay memanjang, balik alang-alang, stay sejak tadi di office. Dan sama-sama kita ni baca tasbih farah dan surah Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.